Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersiaran pada malam ini dalam rancangan Salam Baitullah, Kemuncak Ibadah Cahaya Hikmah. Mudah-mudahan terus melekat di hadapan TV insya-Allah untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang berguna insya-Allah. Dan seperti biasa, saya bukan keseorangan. Saya bersama dengan rakan pengacara yang kabarnya pernah menyertai lontar peluru dulu katanya. Apa khabar Haliza? Baik, Alhamdulillah. Macam mana Ustaz boleh tahu saya menyertai lontar peluru? Cumanya Ustaz tak tahu saya kalah dalam lontar peluru tu. Yang kita seronok dan kita banggakan sangat atlet-atlet kita dalam Paralimpik memenangi acara antaranya lah melontar peluru, iaitu Ziyad Zulkifli, jadi tahniah diucapkan. Cuma Ustaz, saya heran kenapa pula kaitannya tajuk malam ni dengan ada kena-mengena dengan lontar peluru Ustaz? Sebenarnya dia tak ada kaitan dengan melontar peluru, walaupun kadang-kadang ada juga aksi-aksi seperti melontar peluru ketika orang buat ibadah ni. Ibadahnya apa namanya? Jamrah, melontar jamrah. Jadi tajuk kita pada malam ini insya-Allah, lontarlah jamrahmu. Dan untuk mengikuti perbincangan ini, jangan ke mana-mana, kita ikuti selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, sebentar tadi kita saksikan ibadah korban yang dilaksanakan di seluruh Malaysia juga di seluruh dunia dengan lagu selingan Kia Karu pula kan. Rasa macam duduk dekat Pakistan pula kita. Dan alhamdulillah, seperti biasa, rancangan Salam Baitullah bersiaran dengan penaja utama kita Serai Mas Herbs Trading dengan jus Hidayah Gold, Raja Segala Herba. Dan kita ucapkan selamat datang kepada tetamu-tetamu kita di studio yang ceria-ceria belaka semuanya. Alhamdulillah. Bersama kita pada malam ini ada 3 kumpulan ni. Komuniti Sungai Limau. Orang dekat je, apa khabar? Komuniti Sungai Limau. Kemudiannya kita ada juga kumpulan wanita Pantai Ria. Ria sungguh pantai tu insya-Allah. Dan juga kita ada Kelab Anak Darul Iman Terengganu. Kadim. Tengok baju pun semua tulis Kadim siap-siap dah. Jadi saya tak sesilap insya-Allah. Ini semua Kadim belaka. Okey, alhamdulillah. Dan seperti biasa juga, kita boleh berinteraksi sebab penonton kita bukan sahaja yang di studio, di seluruh Malaysia, bahkan dari Singapura, Indonesia, Brunei, Thailand dan juga di mana-mana. Boleh terus menghubungi kita melalui Facebook Salam Baitullah atau hashtag Salam Baitullah 2016, atau juga terus menghubungi 03-2282-9062. 2282-9062. Tanpa membuang masa, kita nak teruskan perbincangan kita bab melontar peluru. Oh silap Ustaz, bukan melontar peluru. Kalau melontar peluru pun nampak macam boleh juga Ustaz kita. Melontar jamrah, lontarlah jamrahmu. Bersama kita Al-Fadhil Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim, pensyarah fiqh semasa Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah Ustaz, saya sihat. Ahlan wa sahlan Ustaz. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Dulu kami satu kuliah gitulah. Satu kelas Ustaz. Satu kelas. Tak sangka pula sekarang kita dalam Salam Baitullah TV1. Dan saya pun tak sangka Ustaz masih flawless sampai sekarang. Alhamdulillah. Itulah yang saya katakan awet muda. Itulah. Banyakkan berwuduk dan Allah. jangan lupa minum-minum ni. Okey. Patutlah namanya pun fiqh semasa. Memang semasa sungguh Ustaz. Alhamdulillah. Okey, kita tak mau bercakap panjang lagi. Kita terus pergi kepada perbincangan kita tentang jamrah itu sendiri Ustaz. Kita tahu, dan saya sebentar tadi sempat buka Facebook Salam Baitullah, ada dah yang bertanya siap-siap dah. Ustaz, jamrah tu apa dia? Ada orang tanya. Kata kenapa jamrah tu ada 3? Ada yang tanya gitu juga. Lepas tu ada adab melontar jamrah. Tapi ini kita ceritanya untuk intro lah. Secara ringkas ni Ustaz, untuk segarkan semula ingatan kita tentang jamrah. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Said dan juga para penonton yang berada di studio, begitu juga yang berada di rumah. Ya, para penonton yang dikasihi sekalian, bila kita bercakap tentang jamrah, ya, jamarat kalau dalam bahasa Arab jamarat, yang mana jamrah-jamrah ini kita bukannya senang-senang kita buat.
Bukannya orang Arab Saudi ataupun negara Arab Saudi dia kata kita buatlah 3 batang tu, jamrah ula, sughra, wusta dan kubra, kita buat bagi orang baling. Tak. Ini merupakan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Mumtahinah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ah. Yang mana kata Allah, sesungguhnya pada kamu jadi Nabi Ibrahim sebagai contoh teladan dalam ibadah dan dalam juga melaksanakan ibadah haji. Begitu juga apa yang berlaku kepada orang-orang selepas itu, iaitu Nabi SAW. Cuma saya tertarik dengan satu riwayat yang dibawa oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mana mengisahkan bagaimana jamrah itu berlaku. Ya, yang mana suatu hari Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam telah diarah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi Jibril alaihi salatu wasallam akan menemani. Bila sedang berjalan, ketika sedang berjalan di Jamratul Kubra, jamrah yang utama yang besar tu, bila dia sampai kat situ tiba-tiba syaitan. Syaitan ni memanglah kita tak boleh nak cakap apa. Tu sebab kita kena sentiasa baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau jumpa hantu pun baca itu je, lari syaitan. Ada orang dia nampak hantu dia kelang kabut. Alif batasa habis. Tak jumpa. Lupa. Auzubillah. Jadi apa yang buat? Baca auzubillah minasyaitonirrajim, minta jauh daripada syaitan. Jadi dia kacau Nabi Ibrahim agar tidak buat arahan tersebut ataupun tidak melaksanakan ibadah haji. Maka apa Nabi Ibrahim buat? Nabi Ibrahim ambil batu 7 usaid, batu-batu kecil, dan dibalingnya. Baling sebanyak 7 kali dan syaitan lagi. Kemudian Nabi berjalan lagi dengan Jibril alaihi salatu wasallam sampai yang tengah pula, wusta pun jadi lagi. Baling lagi 7 jamarat. 7 batu. 7 biji batu. Kemudian hilang. Berjalan lagi sampailah yang ketiga yang dipanggil jamrah sughra. Baling lagi 7 kali dan akhirnya iblis lenyap. Jadi ini menunjukkan bahawa daripada peristiwa Nabi Ibrahim itu, ia telah menjadi salah satu sunnah yang kita kena buat pada hari ini. Bahkan ia salah satu daripada wajib haji kena buat. Jadi oleh sebab itulah para penonton yang dikasihi sekalian, bila kita tahu falsafah haji, falsafah di sebalik ibadat-ibadat haji, Ustaz, kita akan dapat dapat perasaan yang luar biasa. Masa kita baling tu kita rasa, ui, lain macam. Tu yang ada yang baling selipar tu kena atas kepala saya. Kau pernah kena? Pernah kena. Allah. Kita kan ketua kat situ. Okay. Baling, kita baling, selipar kena. Kenapa pula ni? Ustaz, saya baling syaitan terkena kepala Ustaz. Maknanya jemaah Ustaz tu, Ustaz tak briefing lengkap lah tu. Dia baling selipar. Dia dah tahu. Tapi sebab terlalu feel nak baling syaitan. Kata nampak syaitan? Nampak kepala saya juga yang kena. Semangat Ustaz, jemaah Ustaz. Begitu juga nampak Heliza pun semangat nak melontar dah tu. Macam mana Eliza? Macam mana? Semangat dah? Semangat sangat. Memang boleh ke baling slipper macam tu, Ustaz? Boleh. Tak boleh. Memang Bida'ah batu je. Semua tu. Bida'ah. Tapi itu kira macam dah mencederakan orang lah. Sebab saya ada teringat satu hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud la darar wa dirar. Maknanya kita tak boleh memudaratkan diri kita dan tak boleh memudaratkan orang. Kesian Ustaz ya. Benjol ke lepas tu? Tak ada lah, selipar Jepun je. Selipar Jepun je. Alhamdulillah. Kasus sepatu macam ni meninggal jawabnya. Baik, insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan selepas ini. Inilah bila kita jemput tetamu kita yang macam ni memang sangat happening. Dan sebelum itu kita nak umumkan pemenang kuis harian kita. Jadi kita nak ucapkan tahniah kepada Muhammad Nizam Azri bin Nordin dari Labuan. Dan seterusnya pemenangnya Nur Azmina binti Abdul Rahman dari Sungai Besar Selangor. Dan tahniah diucapkan kepada Zariah binti Zakaria dari Alus Tang Kedah. Tahniah diucapkan. Dan kepada anda semua yang ingin menyertai kuis harian, ya, hadiahnya cukup seronok sekali, RM200 setiap hari kami nak berikan kepada anda, dan kita akan pilih 3 orang pemenang setiap hari. Dan juga kita ada kuis terkumpul. Anda perlu kumpulkan 16 soalan bermula daripada 31 Ogos ini sehinggalah ke 15 September. Dan kita nak berehat seketika. Sebelum itu, apa kata kita sama-sama saksikan reaksi para jemaah di Tanah Suci Mekah. Okey, apa yang kita lihat sekarang, kru Salam Baitullah di Mekah berkesempatan berkunjung dan juga menyampaikan hadiah kepada jemaah yang bertuah di Tanah Suci. Masya Allah, seronok ya. Dapat pergi haji, dapat lagi hadiah, Masya Allah. Mudah-mudahan hadiah jus Hidayah Gold dari penaja kita Serai Mazhab Trading ini dapat membantu memberikan tenaga dan juga menyihatkan. Al-maklumlah kalau kita lihat di sana keadaan cuaca pun panas kan. Bila kita minum jus Hidayah Gold ni, mudah-mudahan menambahkan lagi kesihatan
kesihatan kita. Kita tengok wajah-wajah mereka masih orang seronoknya, dapat hadiah. Siapa yang tak seronok? Alhamdulillah. Yang penting jawab soalan dulu, baru dapat hadiah. Ya, Ustaz. Kita nak rehat seketika. Lepas ini kita akan sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para penonton. Salam baitullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tentunya kalangan kita berdoa agar diberi kesihatan yang baik semasa di tanah suci. Tetapi tidak berusaha untuk mengamalkan pemakanan tambahan yang seimbang. Kita juga tidak mencari alternatif dalam mengekalkan kesihatan ataupun kecergasan diri. Bagi yang mempunyai masalah kesihatan yang tidak memuaskan, anda disarankan mencuba dengan pengambilan jus Hidayah Gold Plus Collagen yang merupakan produk digelar Raja Segala Herba, keluaran syarikat Serai Mas Herb Trading yang pastinya mempunyai pelbagai khasiat semula jadi yang bermutu tinggi untuk kesihatan dan menambah tenaga. Antara bahan-bahan yang terkandung di dalam jus Hidayah Gold Plus Collagen ini adalah seperti buah kurma, madu, delima, buah tin, habatus sauda, cengkeh dan juga kunyit. Ia digabung menjadi satu ramuan produk makanan tambahan untuk menambah tenaga dan mengekalkan kesihatan badan. Cara pengambilannya adalah mudah saja. Bagi dewasa kita disarankan mengambil 1 sudu besar untuk 2 kali sehari sebelum sarapan pagi dan juga sebelum makan malam. Mudah kan? Amalkan selalu dengan meminum jus Hidayah Gold Plus Collagen dan dapatkan ia di semua kedai-kedai jamu atau kios-kios berhampiran anda. Selamat Hari Raya kepada ahli keluarga dan semua yang mengenali, insya-Allah. Semoga mendoakan kami di sini semua sentiasa sihatlah, sejahtera sampai balik Malaysia, insya-Allah. Di sini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua keluarga di Kelantan, kawan-kawan serta semua petugas-petugas yang bertugas di Tanah Suci, Mekah. Saya ucapkan kepada keluarga saya yang berada di Sungai Mencala, saya ucapkan Selamat Hari Raya Adha dan selamat berkorban di sana. Doakan kami di Tanah Suci ini dapat haji yang mabrur, insya-Allah sihat sepanjang terus perjalanan haji, insya-Allah. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam rancangan Salam Baitullah 2016, Kemuncak Ibadah Cahaya Hikmah dengan penaja utama kita Serai Mas Herb Trading, Jus Hidayah Gold Raja Segala Herba. Dan kita kembali lagi kepada perbincangan kita, lontarlah jamrahmu. Semangat dengan Ustaz Izhar tadi bercerita tentang jemaahnya yang bersemangat baling slipper dan sebagainya. Tapi yang pastinya semangat itu kerana tak sabar-sabar memang nak lempar ke syaitan. Memang nak lawan syaitan ataupun nak menghalau syaitan pergi. Cumanya bila kita sebutkan, kita sekarang ni bukan di depan jamrah. Kan? Bagaimana kita kata simbol melontar jamrah ke arah syaitan tu relevan dengan kita? Ada ke syaitan yang ada dalam diri kita tu sendiri? Dan bila Quran sebut minal jinnati wan nas, yang semua kita hafal sebenarnya ayat tu. Kadang hafal tu Ustaz, fahamnya tidak. Tapi minal jinnati wan nas, daripada kalangan jin dan manusia itu sendiri. Adakah itu yang dimaksudkan Ustaz? Silakan. Ustaz Said, sebenarnya kalau kita nak bincang tentang syaitan ni satu hari satu malam pun tak habis. Sebab syaitan itu berada di mana-mana. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah membenarkan kepada iblis dan syaitan untuk merasuk ataupun mengganggu kacau anak-anak Adam. Khususnya mereka yang berpegang dengan agama Allah iaitu Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Apa yang saya nak jelaskan di sini bahawa yang ayat yang Ustaz Said sebut tadi, minal jinnati wan nas, Allah minta kita ini jauh daripada sifat-sifat yang tidak baik yang terdapat dalam diri manusia. Yang mana dalam jin pun ada yang baik, ada yang buruk, ada yang tak baik. Ada yang Islam, ada yang kafir. Orang manusia pun sama juga. Ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Pada masa yang sama, orang Islam pun dia ada masalah. Dia orang panggil apa? Perasaan yang tidak baik, suka buat maksiat, suka buat benda yang haram. Itu dia panggil sifat-sifat syaitan yang ada dalam diri. Itu Allah sebut dalam Al-Quran. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ini dia akan ajak kita buat maksiat.
Nampak tak? Jadi kadang-kadang kita ni macam kita duduk kat Mekah lah tuan-tuan dan puan, para penonton sekalian. Kalau kita duduk Mekah tengok orang duduk nak pergi melontar kan. Kadang-kadang kita ni terlalu obses nak melontar sehingga kita lupa kawan-kawan kat belakang. Sedangkan bila kita nak pergi melontar, kita nak buat ibadah haji, kita kena by group. Yadullah ma'al jamaah. Allah Ta'ala itu sentiasa bersama dengan orang berjemaah. So, bila kita buat satu benda, kita nak cepat punya pasal, nak habis tahlul awal, tahlul sani ni, sampai peringkat kita lupa makcik-makcik kat belakang. Kita lupa pakcik-pakcik kat belakang. That's why, itu perangai syaitan yang ada dalam diri. Oleh sebab itu, Allah suruh kita baling tu, jamrah-jamrah yang 3 tu, untuk apa? Untuk satu, orang kata apa, satu... apa yang panggil bahasa Inggeris, lupa la ilaha illallah, ekspresi, bukan espresso, whatever lah. Yang penting apa yang tuan-tuan baling tu seakan-akan kita baling kita punya perangai kita, nafsu kita marah kita, semua kita buang, cuba buang. Saya dulu ada satu perangai yang tak elok, tak mau bagi tahulah, nanti kan satu Malaysia tahu. Cukuplah orang kenal saya. Sampai Indonesia. Sampai Indonesia, Singapura tahu, Brunei pun tahu. Ada satu perangai yang tidak elok. Masa mula-mula saya pergi haji, saya pegang batu tu, masa baling jamrah kubra tu, saya niat, ya Allah, aku nak buang semua perangai yang tak elok ini, seperti mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam baling kepada syaitan, iblis dan syaitan. Baling sungguh-sungguh. Alhamdulillah, perangai itu telah pun hilang dan lesap. Syukur. Alhamdulillah, dengan usaha itu, maka jadilah saya pada hari ini. Tu yang jadi ustaz tu. Kan? Bagus ya ayat tu. Dia punya kesimpulan best. Kan? Tapi ustaz, kalau orang yang ada sifat, dia panggil sifat syaitan tu kan. Ya. Bolehkah kita panggil dia setan? Contohnya kan, kadang panggil macam tu juga kan. Yang tu bukan setan lah, syaitan sultan. Tu kan ada kan. Dipanggilnya setan kadang-kadang. Aduh, kita sebenarnya Allah dah sebut dalam Al-Quran. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafas wala fusuq wala jidala fil hajj. Allah dah maklum dalam ayat tentang haji ni, jangan bercakap benda-benda yang boleh menaikkan nafsu. Nampak? Jangan bercakap benda-benda yang boleh membawa pada maksiat. Wala jidal, jangan berbalah. Antara benda yang boleh bawa pada balah, kita ini duk kata ke orang, mu ni setan. Mu ni bengong, mu ni perkataan-perkataan yang tak elok menyebabkan orang terasa hati. Inilah akhlak yang tidak baik. Nabi SAW, ya, para penonton yang dikasihi sekalian, tidak pernah sama sekali Nabi keluarkan kata-kata kesat untuk menghina dan mencaci orang lain. Memang kita tak perfect. Ustaz-ustaz pun kadang-kadang time marah kan, bunyi juga sikit keluar. Manusia. Tapi kita cepat-cepat, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allahu akbar, aku buat salah. Isteri tegur, abang. Isteri saya tengah live tu, dia tengok, gitu. Abang. Kita astagfirullahalazim. Kita pun sabar kan, sabar. Tapi nak cerita, cepat-cepat taubat. Cepat-cepat taubat. Begitu juga macam kita. Kadang-kadang kita duk kata kat orang, menyebabkan orang marah kat kita, orang benci kat kita, maka cepat-cepat kita bertaubat. Sebab itu antara sifat dan perangai iblis laknatullahi alaih, yang mana suka memburuk-burukkan orang lain. Jadi Nabi tak pernah buat perkara tersebut. Ustaz, kita ada penonton kita. Penonton. Okey. Tambah NG. Okey. Jadi penonton kita pun tak sabar nak tanya soalan ni sebenarnya ni, soalang-soalannya. Silakan. Okey Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abu Bakar bin Abu Kasim daripada Kelab Anak Darul Iman Malaysia. Okey, saya nak tanya soalan dalam bahasa Terengganu, okey? Okey Ustaz, marah ni amalan syaitan. Okey, bila kita marah ni kita disuruhkan berwuduk, lepas tu kalau berwuduk masa juga marah, tapi dalam keadaan diri tu kita kena duduk, disuruh duduk. Tapi masih juga marah, suruh baring. Tapi masalah masih juga marah. Macam mana nak buat tu? Tolong bagi penjelasan Ustaz. Terima kasih. Kalau dah baring pun marah juga, nak mengamuk juga Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Orang yang kena marah tu kena baca auzubillahi minasyaitonirrajim pada kepala dia tu. Orang yang kena marah dia tu sendiri adalah dot. Tapi tak, sebenarnya gini, memang Nabi SAW dah maklum kepada kita, marah itu sebahagian daripada jamrah minan nar. Salah satu daripada bara-bara api. Jadi macam mana kita nak sejukkan? Nabi dah ajar. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, Syekh Jamaluddin dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, banyak ulama-ulama pada hari ini dah bincang macam mana nak hilangkan marah. Marah ni dia ada beberapa step yang Nabi ajar, antaranya berwuduk. Kalau tak boleh kita berjalan, solat. Tak boleh juga berjalan, pergi mari. Dan antara benda juga kalau katakan sampai baring dah, masih marah lagi, dia hantuknya kepala kat dinding, dekat lantai, gong cabut gigi palsu ni. Marahnya pasal terlupa gigi palsu cabut. Jadi tuan-tuan, apa perlu dibuat?
Cuba keluar daripada, jauhi orang yang dia marah tu. Jauhi. Tinggalkan terus orang dia marah. Tapi tengah bawa kereta, jangan tinggal kereta. Buka pintu terkejut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi meninggal dunia dulu. Jadi sekarang ni macam mana yang kita buat? Kalau kata dalam rumah, tinggalkan orang yang kita kena marah. Katakan saya tengah marah Ustaz Said. Memang kalau cuba kawal. Tak boleh tak tahan juga. Cuba diam. Tak boleh diam, keluar daripada kawasan. Jangan tengok muka Ustaz Said selama 7 tahun, 7 hari. Contoh. Mana jangan tengok dalam sekejap lah. Lepas tu dah cool balik. Boleh kita kita minta maaf. Macam contoh, kalau saya marah tak, saya pun manusia marah. Saya tak suka macam kata ustaz memang muqaddas sangat. Tak, kita manusia, kita akan melakukan dosa. Jadi jangan bila tengok ustaz-ustaz dalam Facebook, ustaz-ustaz ni semuanya baik. Tak, kita pun manusia. Kita akan melakukan kesilapan. Itu sebab ustaz-ustaz saling ingat memperingati antara satu sama lain. Bila kita marah, apa perlu buat? Kadang-kadang saya ambil gadget, kita buka Facebook. Kita buka WhatsApp. Kita buka Instagram. Jadi kita tu tengok tu hilang. Bila hilang, bila jumpa balik orang yang kita marah, kita minta maaf, peluk dan maaf. Minta maaf balik. Mungkin kesilapan kita. Kita tak salah kita minta maaf. Jangan rasa minta maaf itu satu benda yang hina. Tidak. Dan kita oleh kerana itulah yang kita tak boleh putus saudara lebih daripada 3 hari, 3 malam. Betul, tak boleh kan? Betul. Maknanya kita kena cepat-cepat bermaaf-maafan. Dan selain daripada Facebook, mudah-mudahan kita baca juga Allah sebut. InsyaAllah. Baca juga Allah sebut. Lupa nak cakap tadi. InsyaAllah baca Quran juga. InsyaAllah. Kena juga saya. Buka Facebook. Tak, sebabnya Heliza dia sedang buka Facebook sebenarnya tu. Ada sesuatu di Facebook. Ini memang kerja-kerja saya lah. Tapi sebelum tu saya teringat kata-kata Iron Man. Iron Man kata, weak Iron Man. Ingatkan kalau Allah Ta'ala. So Ustaz dah sebut. Jadi kata Iron Man kata, we create our own demons. Maknanya kalau syaitan tu memang dah sifat dia syaitanir rajim, dalam diri kita pun ada juga sifat-sifat syaitan. Contohnya macam nafsu amarah kita, nak mengatur orang, nak mengutuk orang, kita rasa diri kita bagus, orang lain tak bagus dan sebagainya. Itu kita kena sembelih. Macam mana kita dah sembelih lembu, sembelih kambing tu, kita kena sembelih lembu yang nafsu dalam diri kita sendiri. Jadi dalam Facebook ni ada satu soalan yang saya nak ajukan kepada Ustaz dari Muhammad Hafizi. Salam sehati jiwa. Muhammad Hafizi dari Kuala Nerang, Kedah. Persoalannya dia kata, bagaimana sekiranya jemaah haji tidak berdaya dalam melontar jamrah oleh kerana uzur syar'i? Bolehkah ia mewakilkan penggantinya untuk melontar jamrah bagi pihak dirinya? Apakah syarat bagi mewakilkan dan melaksanakan ketiga-tiga jamrah itu dan dengan syaratnya? Jadi Ustaz jawab selepas kita nak berehat seketika. Namun sebelum tu, apa kata kita sama-sama saksikan cara-cara penyertaan kuis terkumpul. Pemenang akan diumum pada 30 September dalam majlis penutupan program Salam Baitullah 2016. Sila layari Facebook Serai Mas Herbs Trading. Alhamdulillah, bersama lagi kita dalam rancangan Salam Baitullah 2016, Kemuncak Ibadah Cahaya Hikmah, dengan penaja utama kita Serai Mas Herbs Trading, Jus Hidayah Gold, Raja Segala Herba. Dan seperti biasa, penonton di rumah boleh terus menghubungi kita di Facebook Salam Baitullah ataupun terus menghubungi talian 0322829062. Tadi ada soalan di Facebook tadi. Soalannya berbunyi apa tadi? Orang uzur Ustaz, uzur tak larat nak pergi melontar Ustaz. Uzur syar'i. Bukan uzur saja-saja ni. Kan? Memang tak larat nak pergi melontar. Nak angkat batu tu pun tak larat Ustaz. Macam mana Ustaz nak buat ni? Ya, memang tidak dinafikan. Bila kita pergi menunaikan ibadah haji ni, macam-macam penyakit Allah akan uji. Ada orang sihat, tiba-tiba sakit. Sampai Madinah, dialah yang paling kuat sekali borong buah tamar. Apa buah tamar yang dia tak beli? Sampaikan streka beli.
Saya kata, makcik, ni striker kat Malaysia ada. Tu made in Malaysia. Lain Ustaz. Ini beli kat Mekah. Lah, punya suka. Jadi nak cerita, tiba-tiba sakit bila sampai dekat tempat-tempat yang wajib haji ni. Jadi tuan-tuan dan puan, benda ini tak boleh dinafikan sebab Allah nak uji. Katakan dia tak mampu nak buat jamrah, nak baling jamrah, maka dia dibenarkan untuk mengupah orang. Begitu kan tawaf, sa'i. Yang tak boleh hanya Arafah. Al-Hajju Arafah. Tuan punya badan kena pergi. Sakit macam mana pun, ambulans akan hantar letak kat badan Arafah. Sebab nak dapatkan haji. Jadi insya-Allah pihak tabung haji sangat efisien dalam bab ni. Mereka akan aturkan macam mana nak buat. Kalau orang tu sakit, siapa yang akan diganti, akan tolong wakilkan. Semua tu insya-Allah akan dibantu oleh pihak tabung haji dan juga pihak ustaz-ustaz yang berada di sana insya-Allah dengan baiknya. So don't worry. Don't worry, be happy. Be happy. Ya. Keep it up, don't give up, insya-Allah. Okey. Jadi bila kita sebutkan tentang melontar tadi, kita sebut kita nak melontar syaitan yang ada dalam diri kita dan juga syaitan yang sentiasa berlegar nak goda kita. Jadi macam mana agaknya Ustaz boleh berikan tips sedikit cara-cara terbaik untuk kita benteng diri dari godaan syaitan ni? Okey Ustaz, sebenarnya kita kena sentiasa berada dalam zon berwaspada. Syaitan ni dia tak kira siapa pun, dia akan mendekatinya. Dia mungkin mendekati Ustaz Said, saya, Eliza, tuan-tuan, para penonton dekat rumah, anytime. Bukan dalam bentuk hantu poncong. Hantu Kak Fatimah. Tak. Dia bukan hantu itu. Ya. Yang dimaksudkan di sini ialah syaitan dalaman. Jadi apa yang perlu kita buat, kata para ulama, antara yang menjelaskan perkara ini, Syekh A'id Al-Qarni. Pertama, sentiasalah muhasabah diri. Kita ni duduk seorang-seorang fikir, ya Allah, apakah manfaat hidup aku ini? Itu antara benteng kita tuan-tuan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, banyakkan muhasabah. Ni orang duduk kat Mekah, kenapa duduk kat Mina 3 hari tuan-tuan? Tak ada apa. TV pun tak ada. Tengok TV, YouTube tak ada bah. Semua sana banyak muhasabah, duduk berzikir, termenung. Tiba-tiba tengok orang duduk sandar kat dinding, air mata keluar berjuai-juai. Kenapa pak cik tu? Banyaknya dosa pak cik, tengok. Sampai peringkat tu. Jadi banyakkan muhasabah. Inilah bulan yang sangat baik untuk muhasabah. Yang kedua, sentiasa kita mendekati alim ulama. Kita musahabatul ulama dia panggil. Sentiasa duduk dengan ulama, duduk dengan Ustaz Said, tanya Ustaz Said. Zaman sekarang tak pening kepala dah. Follow Facebook ataupun IG ustaz-ustaz lah mungkin. Tak, Ustaz Kazim. Kadang-kadang keluar kata-kata kan. Kadang-kadang saya duduk buat kajian kita letak kata-kata hikmah ni ataupun hadis-hadis Nabi yang like tu sikit sangat. Saya pun tak tahu kenapa. Follower dekat 400,000. Yang ni lagilah 1 juta. Tapi yang like sikit sangat. Tapi cubalah kalau kita keluarkan gambar artis, ya Allah, beribu-ribu orang like. Sebab apa? Tengok, hati kena diperbetulkan. Jadi kalau boleh hadis-hadis tu tolong like dan sebarkan balik. Itu sangat baik. Allah Ustaz, kita sebelum kita dengar lagi tips-tips yang lain tu, insya-Allah kita nak dengar dulu soalan dari pemanggil kita di rumah. Ada soalan, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dengan soalan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Ustaz. Ya. Salam. Jadi soalan saya begini. Saya Rahim dari Melaka. Teruskan Cik Rahim. Sebagai contoh, saya berkorban 1 bahagian. Jadi masalah saya 1 bahagian, kalau 1 bahagian tu korban tu harga katakan 200. Jadi kita masuk upah ni, boleh ke korban itu? Jadi 700 masuk upah. Adakah korban sempurna ataupun macam mana? Ataupun kita nak contoh 600, 100 lain. Upah untuk orang lain lah. Lewat tu. Tak berapa terang soalannya Ustaz. Ustaz dengar tak? Saya tak berapa nak faham. Tapi dia kata korban tu RM700. Okey. Korban RM700, lepas tu ada RM300, RM400, gabung pula dengan orang lain dan sebagainya, RM600 dengan RM100. Boleh ke tidak? Ni konsep korban, bukan lontar Ustaz. Tak lontar lembu Ustaz. Tak apa, boleh jawab. Kesian. Dia tanya dari Melaka tu.
kampung saya Melaka. Oh, okey. Silakan Ustaz. Kena jawab. Mak saya kat situ. Jawapan yang ringkas tak? Kita ada bingkisan depan. Okey, baik. Pertama, kalau katakan kena faham, setiap bahagian satu kepala saja. Satu bahagian satu orang. Kambing, seekor untuk seorang. Kalau lembu 7 orang. Maksimum 7 orang. Jadi seorang boleh ambil 2, tak ada masalah. Cuma sekarang ni RM700 dia nak ambil satu bahagian. Katakan saya nak ambil satu bahagian, RM700, tapi tak cukup. Maklumlah. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadilah kali saya ada RM400. Tanya rumah, yang ada duit 300, pinjam. Yang pun kata, ambil lah bang, sedekah. Isteri bagi sedekah. Jadi cukup 700. Bila bagi kat wakil masjid, kata, satu bahagian tu atas nama saya, bukan nama saya separuh, isteri saya separuh. Tak boleh. Dia seorang saja. Tahun depan kita pula bagi kat isteri kita atas nama dia pula. Itu tidak ada masalah. Jelas jawapan dari Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Izzah Arif. Dan kita tak sabar-sabar nak tengok ni orang melontar tu macam mana sebenarnya. Jamrah tu macam mana pun orang tak kenal kadang-kadang. Jadi kita ikuti diary Bumi Suci kita. Mina terletak dalam kawasan Tanah Haram antara Mekah dan Muzdalifah. Perjalanan seterusnya ialah ke Mina sejauh 7 km untuk ibadah melontar. Rahsia dan hikmah melontar jamrah adalah rentitan sejarah perjalanan Nabi Allah Ibrahim AS yang diganggu iblis semasa sejarah pengorbanan ke atas anaknya. Nabi Ibrahim AS telah melontar batu ke arah iblis di setiap tempat perhentian godaan iblis itu. Jemaah haji akan terus berada dan bermalam di Mina pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah, iaitu hari-hari tasyrik, untuk melakukan lontaran di ketiga-tiga jamrah, iaitu Jamratul Sugra, Wusta dan Kubra. Nasihat saya kepada jemaah haji Malaysia, dengar ataupun ambil perhatian dan juga mematuhi segala nasihat dan disiplin waktu melontar yang ditetapkan oleh pihak tabung haji. Jadi sebab bukan pasal apa, kerana memudahkan pengawalan. Dan sekarang walaupun kita tengok jumlah yang begitu banyak, Kerajaan Arab Saudi begitu bersungguh-sungguh memastikan keselamatan orang yang pergi melontar. Kerana kalau mereka pergi ikut lorong yang berbeza ataupun bertembung arus, pergi dan balik, ini yang patut-patut boleh membawa kepada kemalangan jemaah haji bertembung ataupun yang kita katakan dengan peristiwa rempuhan. Melontar jamrah adalah satu kewajipan dalam haji yang harus dilakukan. Kru Salam Baitullah sempat menemui jemaah Malaysia di Mina, bertanya khabar di samping mengikuti perkembangan mereka untuk ibadah melontar ini. Saya alhamdulillah dah dapat melontar ketiga-tiga jamrat. Walaupun keadaan begitu sesak, tetapi alhamdulillah saya dah buat dengan smooth lah. Terima kasihlah kepada tabung haji kerana jadual yang diberikan adalah sangat sesuai lah, sebab tak ada berlaku macam yang kita dengar lepas-lepas sampai ada yang meninggal dunia. Melontar jamrah bagi jemaah haji merupakan simbolik peperangan atau berjihad menentang setiap pujukan iblis laknatullah. Semoga para jemaah haji Malaysia mendapat haji yang mabrur dan selamat melakukan kesemua rukun dan wajib haji. Didi Sumardi Muhammad bersama Sahuri Patlilah dan Zulhilmi Zulkifli untuk Salam Baitullah. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan para jemaah kita mendapat haji mabrur. Dan dalam Al-Quran syaitan ada mengaku bahawasanya aku akan datang dari segenap arah untuk pastikan manusia ini mengikut syaitan itu kecuali hamba-hambanya yang ikhlas. Sebahagian ulama mengatakan ikhlas ini adalah jaga Allah dan ikut perintah Allah SWT. Mudah-mudahan Allah sentiasa menjaga kita insyaAllah. Dan sebelum kita berehat, ambil nafas dahulu, apa kata kita saksikan cara penyertaan kuis harian. Soalan harian. Pemenang akan diumum pada hari yang berikutnya semasa siaran langsung program Salam Baitullah. Maklumat lanjut sila layari Facebook Serai Mas Herbs Trading.
Okey, kita ingin mengetahui apa yang sedang berlaku di Tanah Suci Mekah dan sahabat saya iaitu Didi Sumardi pun telah bersedia. Apa kata kita sama-sama mendengar laporan dari Didi Sumardi? Ya, terima kasih Haliza di Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bersiaran terus di Mina ketika ini. Saya langsung kita dan sekarang ini kalau anda dapat lihat di belakang saya ini ialah tempat di mana jemaah haji kita ataupun jemaah haji seluruh dunia melontar di Jamrah. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat bersama dan kita harapkan siaran ini dapat kita ikuti sehingga tamat siaran nanti. Jadi tarikh melontar kita di mana kita sedia maklum 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Jadi bermakna ada 2 hari saja lagi. Dan suhu pada ketika ini untuk kita kongsikan bersama di Mina ketika ini ialah 42 darjah Celsius, cukup panas. Dan apapun saya percaya jemaah haji Malaysia kita sudah dapat menerima keadaan cuaca seperti ini dan rata-rata jemaah haji yang kita temui sudah dapat menerima cuaca dan juga bersedia dari segi mental dan juga fizikal. Jadi suka juga saya ingin kongsikan bersama di mana jumlah jemaah Malaysia adalah seramai 22,307 orang, manakala 5 jemaah haji dari Malaysia tidak dapat melakukan ibadah wukuf dan juga melontar kerana 5 jemaah haji ini terlantar sakit dan juga diberi perhatian oleh pihak kesihatan hospital Arab Saudi. Jadi apa boleh buat. Dan jumlah kematian jemaah haji ketika ini jemaah Malaysia setakat hari ini ialah seramai 10 orang, iaitu 7 di Mekah, 2 meninggal di Madinah dan juga 1 di tanah air. Dan manakala mungkin boleh kita kongsikan bersama iaitu penerbangan pulang jemaah haji Malaysia iaitu pada 17 September dari lapangan terbang Jeddah dan dijangka tiba di KLIA pada 18 September dengan jemaah seramai 450 orang. Jadi apapun insya-Allah dari masa ke semasa kita akan berkongsi info di bumi ataupun di bumi Mekah ini dan kita setakat ini sajalah Haliza untuk hari ini perkembangan semasa. Alhamdulillah setakat ini jemaah haji kita sedang bersiap sedia untuk melakukan ataupun ibadah melontar pada 12 dan juga 13 Zulhijjah. Jadi kembali bersama dengan Haliza di Angkasa Puri, Didi Sumardi Muhammad dari Mina kembali ke studio. Terima kasih Haji Didi Sumardi di atas laporan. 42 darjah Celsius itu adalah satu cuaca yang agak panas, namun kita melihat keceriaan wajah Haji Didi pun kita dah cukup bersyukur. Yang paling penting jaga kesihatan dan doa kami sentiasa mengiringi dan insya-Allah mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan. Dan kita tak sabar lagi nak mengetahui apa lagi perbincangan seterusnya Ustaz Said. Silakan. Ya, tadi kita tengok Tuan Haji Didi ada menceritakan tentang orang yang sakit dekat sana dan sebagainya. Tentu sekalilah mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan urusan mereka. Tadi pun Ustaz Izzah ada sebutkan tentang bagaimana kalau uzur dan sebagainya. Telah pun kita dapat jawapannya. Kalau tidak mungkin ada tanda soal tu. Macam mana Ustaz dia sakit? Kan? Cumanya tadi bila kita cerita tentang syaitan yang sentiasa mengganggu. Syaitan asyik ganggu. Jadi ada, ni soalan ni selalu orang tanya. Kata Ustaz, saya dah bertaubat. Taubatan nasuha. Dia kata, kan? Memang taubat sungguhlah. Taubat tak buat. Kan? Tapi lepas bertaubat, syaitan ganggu. Syaitan ganggu, lari balik daripada taubat. Dia maknanya buat semula dosa silam. Kemudiannya bertaubat semula. Lepas tu buat balik. Taubat lagi, buat balik. Ada yang kata, Ustaz, Allah terima ke tidak taubat saya? Ke saya ni kira main-main aja dengan Allah Ta'ala ni? Silakan Ustaz. Okey, Ustaz Said. Pertama kita kena ingat bahawa dosa pahala ini merupakan milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sebagai manusia bertanggungjawab mengikut Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi apa yang perlu, kita jangan menjadi seorang hakim yang suka menghukum orang tanpa melihat kepada situasi dan sebagainya. Apa yang perlu kita muhasabahkan, begitu diri saya, para penonton juga, bahawa hidayah milik Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha.
Kamu tidak boleh memberi hidayah kepada mereka yang kamu suka. Tetapi Allah sahaja yang bagi hidayah. Orang yang pergi buat haji, buat amal ibadat, dan orang yang telah bertaubat, taubatan nasuha, kemudian dia buat balik dosa, itu adalah sifat manusia. Kita bukan Nabi dan bukan Rasul. Apa yang perlu kita lakukan ialah tak lain dan tak bukan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu ini minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kamu beristighfar, kamu minta ampun dengan Allah, Allah maafkan lagi, Allah ampunkan lagi dosa kamu. Jadi oleh yang demikian, tidak semestinya orang yang melakukan dosa itu akan berterusan berada dalam keadaan dosa. Bahkan kemungkinan sebelum dia meninggal dunia, dia bertaubat kepada Allah, dia buat sesuatu yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, pasti syurga menanti baginya. Jadi ada setengah orang pula daripada awal hidupnya tak lekang dengan Quran dan Sunnah, ibadat siang dan malam, tetapi malangnya dekat-dekat nak meninggal dunia berubah menjadi manusia yang kufur kepada Allah. Bukan saja kufur kepada Allah dengan nikmat, kufur dengan segala-galanya kepada Allah, maka neraka adalah tempat mereka. Justru tuan-tuan dan puan, bagi nak pastikan kita ini sentiasa berada dalam keadaan baik di dunia dan juga di akhirat, muhasabah tu sangat penting. Banyakkan beristighfar, kemudian berusaha untuk berubah. Sebab Allah takkan ubah kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kamu takkan ubah diri kamu, Allah takkan ubah diri kamu, tapi kamu yang akan mengubahkan diri kamu sendiri. Justru kalau nak jadi baik, berusaha jadi baik. Kalau nak jadi jahat, berusahalah jadi jahat. Tunggulah masuk neraka. Jadi nak cerita, jangan berusaha untuk kejahatan, tapi berusaha untuk jadi kebaikan, untuk jadi orang yang lebih baik. InsyaAllah, kalau ada usaha, Allah takkan sia-siakan usaha kita. Pasti Allah akan bagi sinar di penghujung hayat, insya-Allah. Sedap tu Ustaz. Ada yang panggil apa? Deathlight, ujung terowong tu adanya cahaya. Allah. Kan? Dan juga jangan putus asa lah. Adanya senang ceritanya. Allah Maha menerima taubat. Tawwaba, kan? Allah Taala tu Maha menerima taubat. Dan penonton di rumah boleh terus menghubungi kita melalui talian 032282 9062 2282 9062. Tadi Ustaz sebutkan tentang syaitan ni bukannya maknanya yang kita nampak melalui hantu pocong, hantu Fatimah ke apa ke. Dan juga yang pastinya dia tak mesti naik Volkswagen kan Ustaz? Tak mesti naik Volkswagen kuning tu pasti tidak. Kan? Tak mesti begitu. Jadinya macam mana sekarang ni kita nak, mungkin Ustaz boleh bagi motivasi untuk kita lontar syaitan yang ada dalam diri kita tu. Syaitan yang mungkin yalah yang kita nampak orang buat hal, orang buat salah tu mungkin kita boleh nampak. Tapi kita risau syaitaniah yang ada dalam diri kita ni Ustaz. Mungkin Ustaz boleh berikan motivasi sedikit kepada kita untuk melontar syaitan-syaitan ini. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan, para penonton yang ada dalam studio dan juga para penonton di rumah, apa yang perlu kita pegang dalam hidup kita ini, apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu dah berazam, tawakkallah kepada Allah. Jadi kalau kita nak berazam, nak jadi baik, nak jadi orang yang tidak buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, buatlah segala arahan Allah dan Rasul. Antara perkara yang mungkin kita boleh buat, perkara pertama, carilah sahabat yang baik yang boleh mengajak kita untuk ke jalan yang benar. Carilah guru-guru yang sentiasa mursyidkan kita, arahkan kita ke arah yang baik. Yang ketiga, sentiasa kita cuba memahami setiap ayat-ayat dalam Al-Quran dengan tafsirannya. Kita bukan saja baca terjemahan, tafsirannya. Kita faham sedalam-dalamnya makna Al-Quran. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita akan hindarkan diri kita daripada segala arahan dan juga suruhan iblis laknatullahi alaih. Dah buat segala suruhan itu, dah buat segala perkara-perkara yang kita dah rasa baik itu, insya-Allah tuan-tuan, bertawakallah pada Allah. Bertawakal pada Allah. Ustaz, kita ada pemanggil yang mudah-mudahan bertawakal pada Allah lalu berusaha hubungi kita dan dapat Ustaz, juga ya. Dari Pulau Pinang, orang Penang, Encik Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya. Apa khabar? Alhamdulillah. Silakan dengan soalan pada Ustaz Izhar. Saya nak tanya satu soalan Ustaz. Ya. Apa orang yang pergi haji ni, sebelum dia pergi haji, dia ada tak clear hutang lah kata kan? Adakah haji dia sudah terima Ustaz? Apa? Ada apa ni? Ada hutang? Dia, sebelum dia pergi haji tu, dia ada hutang lah kata. Tapi dia tak bayar kan? Ya.
Kita bayar hutang tapi PHJ. Adakah haji dia tu diterima? Ni hutang kereta, hutang rumah, hutang orang, hutang alung ke. Macam-macam jenis hutang ada. Terima kasih pada Cik Abdullah dari Pulau Pinang. Dengarkan insya-Allah jawapan dari Ustaz Izhar. Okey, terima kasih Haji daripada jauh telefon. Baik, berkaitan tentang hutang ni tuan-tuan. Nak pi buat haji, ni orang Penang kita cakap Penang sikit. Nah, tadi cakap Terengganu dah. Jadi kita nak buat haji ni tuan-tuan, kita kena mengikut kemampuan. Kalau kita ada hutang yang tak bayar lagi dan tak mampu bayar lagi, dalam masa yang sama kita boleh pergi haji, maknanya kamu belum mampu lagi. Selesaikan dulu hutang. Tanggungjawab kita tunaikan hutang dulu. Ya, sebab itu kita dalam Islam kalau nak menunaikan ibadah haji minta izin dulu daripada orang-orang yang bagi hutang. Kalau nak dapat haji mabrur, nak dapat haji ngobror saja pasti dapat. Kalau pergi saja gitu. Jadi apa kita kena faham, ulama dah bincangkan bahawa hutang ini kepada dua. Pertama, hutang umum. Hutang umum yang payah nak bayar sekali debuk. Macam bayar untuk rumah, hutang rumah, hutang kereta, hutang itu, hutang isteri je kita hutang. Hutang belajar. Hutang belajar. Itu memang makan masa. 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Maka itu dimaafkan. Ma'fuan. Kita boleh pergi. Tapi dengan syarat kena bayar bulanan tu jangan lepas. Okey. Yang kedua, hutang khusus dipanggil. Hutang khusus ni lah yang ulama wajibkan kita minta izin. Katakan saya minta pinjangan Ustaz Said ada RM5,000. Dah 3 tahun dah tak bayar-bayar. Jadi tiba-tiba dapat pergi haji, Allah kita Allahu Akbar, azan, sudih, semua macam-macam azan dekat rumah nak pergi ke Mekah. Belum tentu dapat haji mabrur. Sebab apa? Haji Said, Ustaz Said tak izinkan. Kurang hajar sungguh Ustaz Izhar ni. Dahlah ustaz pergi haji pakai duit hutang pula. Dia tak redha, maka tak dapat haji mabrur. Tuan-tuan, kisah ni tiada kaitan dengan yang hidup atau yang mati. Tak ada. Ini cerita-cerita gurau-gurau nak bagi faham ni masalahnya. Jadi maknanya tuan-tuan, maknanya sukar untuk dapat haji mabrur. Sebab nak dapat haji mabrur ni sebelum pergi kena dah ada dah tanda-tanda mabrur. Tengah buat amal ibadat ada tanda-tanda mabrur. Balik daripada ibadah haji ada tanda-tanda mabrur. Sebelum pergi kaki berhutang, balik daripada haji jenis orang tak nak berhutang, astagfirullah, orang minta nak bagi hutang, nak hutang, aku nak bagi hutang, astagfirullahalazim. Dia terus tak nak. Dulu dia duk minta-minta, hutanglah, aku nak minta hutang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang. Jadi tuan-tuan dan puan, mabrur ni daripada sebelum pergi, tengah pergi, balik nanti ada mabrur. Maka keseluruhan tu adalah haji mabrur. Laisa lahu jazaa illa jannah. Allah, mudah-mudahan kita mendapat syurga. Ustaz, 1 minit. 1 minit saja. Kesimpulan. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan para penonton yang dikasihi sekalian, satu tips saya ambil daripada guru saya Syekh Qurayyim Rajih. Apa katanya? Kalau tuan-tuan perempuan tadi dalam studio ramai lagi yang tak pergi umrah dan nak pergi haji lagi tak dapat lagi. Tak apa. Tengok Kaabah, tengok orang duduk tengah tawaf, tengok orang pergi sa'i, tuan-tuan, doa terus depan TV. Ya Allah, aku nak duduk kat sini, ya Allah. Ya Allah, aku nak pergi lagi, ya Allah. Kita minta dengan Allah. Minta habis-habis. Tengok Kaabah, ya Allah, aku tak sampai lagi. Ya Allah, aku suka nak datang lagi. Aku nak datang lagi, ya Allah. Minta. Menangis pun tak apa. Tak maaf sebab sikit. Sebab ni saya sebab tengok sedih. Jadi, tuan-tuan, minta sungguh-sungguh, Allah akan buka jalan. Ada orang tak mampu nak bayar RM12,000 untuk pergi umrah. Orang miskin sangat. Tetapi siapa yang tahu ada orang kaya yang dermakan untuk dia pergi anak dan isteri. Ini dah berlaku depan mata saya. Seorang hamba Allah yang sangat hebat. Akhirnya duduk di depan Kaabah. Hotel nampak Kaabah. Pensan makcik ni tengok Kaabah. Sebab apa? Tak sangka yang dia boleh duduk hotel yang paling mewah. Dapat menghadap Kaabah. Inilah rezeki yang Allah bagi. Saya tanya apa tip? Dia kata makcik kalau tengok Kaabah, makcik akan menangis. Makcik kata, ya Allah aku nak sampai sini walaupun aku tak mampu. Kau bukalah jalan. Allah buka jalan. Jadi tuan-tuan, jangan putus asa untuk minta doa untuk kita sampai di tanah suci. Mintalah ya Allah. Terima kasih pada Fadil Ustaz Dr. Muhammad Izzah Arif Muhammad Kasim atas penerangan tadi. Ustaz, waktu Ustaz minta doa tadi Ustaz, penerbit kita pun doa juga kat belakang Ustaz. Ya Allah, kan? Mudah-mudahan kita semua dikurniakan. InsyaAllah penerbit yang ni pergi tahun depan, yang duduk kat sana balik jadi penerbit. Okey, insya-Allah.
Okey, Heliza sendiri pun banyak berdoa sebenarnya. Silakan. Amin, insya-Allah. Terima kasih perkongsian Dr. Izhar. Sebenarnya kita pun pernah pergi ke Tanah Suci bersama dengan Dr. Izhar dan antara mutawif yang terbaiklah yang pernah kami pergi. Okey Ustaz, maintain kat situ. Jangan kembang sangat. Alhamdulillah. Dan kita sebenarnya perlu kenal siapa orang kita kasihi, siapa orang kita cintai, dan kita perlu kenal siapa musuh kita. Melontar itu bukan sekadar melontar batu kepada syaitan, tapi kita nak melontar kepada syaitan itu sendiri dan juga melontar sifat-sifat syaitan yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada sifat-sifat mazmumah. Dan di kesempatan ini, seperti biasa, kami ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada penaja utama kita, iaitu Serai Mas Herbs Trading, Jus Hidayah Gold, Raja Segala Herba, dengan penaja bersama Bank Rakyat, dengan kerjasama tabung haji, dan sudah semestinya perabot yang cukup indah ini dari Laura Home Furnishing. Dan pakaian saya hari ini ditaja oleh Radio Side, dan setiap hari daripada awal episod saya memakai inner tajaan Najah Butik, dan pakaian Ustaz hari ini berwarna ala-ala turquoise ini datangnya dari Hasan Adli Butik. Dan sudah semestinya terima kasih diucapkan kepada penonton kita datangnya daripada kumpulan komuniti wanita Kampung Limau dan juga kumpulan wanita Pantai Ria dan kelab anak Darul Imam Terengganu Kading. Kisahlah dekat Dr. Tengku Asmadi. Dan Ustaz, kata-kata yang terakhir yang insya-Allah panjang lagi usianya. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz Said. Terima kasih Heliza, dan terima kasih kepada semua penonton kita di rumah. Mudah-mudahan terus melekat di hadapan TV, dan mudah-mudahan bukan sekadar melekat mata di hadapan TV, tapi melekat hati pada majlis-majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita dapat manfaatkan ilmu yang kita telah perolehi. Esok insya-Allah kita akan bersama seorang lagi tetamu yang hebat. Kita lihat video ini. Dia insya-Allah kita akan bersama esok Datuk Ustaz Badli Shah Alauddin dengan tajuk Korban atau Terkorban. Nak tahu siapa yang berkorban, siapa yang terkorban, pastikan esok jam 8.59 malam sudah berada di hadapan kaca TV masing-masing. Kita tinggal ada 2 episod saja lagi sebenarnya Salam Baitullah. Pastikan esok dan lusa, pastikan kita dapat bersama-sama dalam rancangan Salam Baitullah. Mudah-mudahan esok juga ada ulangan, insya-Allah secara ulangan pada jam 2 petang. Teruskan menonton Salam Baitullah, kemuncak ibadah, cahaya hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Study